أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat hidup Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala adalah di antara tokoh pemikir Islam yang ulung dan telah mendapat gelaran di kalangan kaum muslimin sebagai Hujjatul Islam. Dan beliau disepakati oleh para ulama bahwa orang yang paling berjasa di dalam mengembangkan syiar Islam pada abad yang kelima, sehingga beliau disebut mujaddid, orang yang membaharui Islam pada abad kelima tersebut. Beliau bukan hanya terkenal di kalangan kaum muslimin, bahkan Al-Imamul Ghazali juga dikenal di kalangan orang-orang yang bukan beragama Islam. Ilmu beliau sangat luas. Pengalaman dan keahliannya di bidang ilmu tasawuf dan pembentukan rohani sudah menjadi ciri-ciri keunggulan beliau. Sementara kitab Ihya Ulumuddin yang beliau tulis telah diakui kehebatan dan keagungan oleh kawan dan lawan. Nama beliau yang sebenarnya ialah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi. Jadi Imam Ghazali ngaran sidin Muhammad, Abah sidin Muhammad juga, Kai sidin Muhammad juga. Sidin ada punya anak ngarannya Hamid, lalu Sidin dikiau orang, dipanggil orang Abu Hamid, abahnya Hamid. Beliau dilahirkan di kampung Ghazalah di kawasan Tus. Tus sebuah bandar, sebuah kota yang ada di utara Iran. Beliau dilahirkan dari keluarga yang miskin, tetapi sangat kuat beragama. Oleh karena orang tuanya meninggal dunia ketika Imamul Ghazali masih kecil, maka terpaksa beliau menghadapi bermacam-macam kesusahan dan cobaan. Namun kesusahan dan getir pahit yang beliau alami di dalam usaha mencari ilmu di waktu kecil ini sangat banyak memberikan pengalaman kepada kehidupan beliau di masa tua. Pada mulanya Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala belajar di kampungnya sendiri. Maka pada tahun 488 Hijriah beliau pergi meninggalkan Baghdad dan meninggalkan segala kekayaan
pangkat dan penghormatan. Untuk seterusnya beliau melazimi diri mempelajari ilmu tasawuf dan penyucian jiwa. Jadi Imam Ghazali ini sebelum beliau dikenal sebagai seorang ahli tasawuf, beliau dulunya dikenal sebagai orang yang ahli di dalam bidang ilmu fikih. Sehingga banyak beliau mengarang kitab-kitab fikih. Dan beliau juga dikenal dulunya sebagai ulama yang ahli di dalam bidang ilmu tauhid. Dan beliau juga ahli di dalam bidang ilmu falsafah. Dan bermacam-macam ilmu dikuasai oleh Imam Ghazali. Sehingga beliau menjadi seorang ulama yang besar, ulama yang sangat dihormati dan berpengaruh. Nah, kemudian beliau ingin untuk membersihkan diri, ingin untuk mensucikan jiwa beliau, sehingga beliau mendalami ilmu tasawuf. Dengan itu otomatis pangkat dan penghormatan ditinggalkan. Untuk seterusnya beliau melazimkan diri mempelajari ilmu tasawuf dan penyucian jiwa. Beliau pada mulanya pergi ke Dimsyik. Dimsyik negeri Syam, Syria atau Suriah. Dan beruzlah di sana, mengasingkan diri di sana lebih kurang 2 tahun. Kemudian pergi menunaikan ibadah haji ke Makkah Al-Mukarramah dan ziarah Al-Madinah Munawwarah dan Bandar Kudus Palestina, Baitul Maqdis. Kemudian beliau kembali ke Syria dan beliau suka beruzlah di Masjid Dimsyik Al-Jami' Al-Amawi. Dan di sanalah beliau mulai mengarang kitab. Dan di sanalah beliau mulai mengarang kitab beliau yang masyhur itu, yaitu Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab manakib sejarah-sejarah hidup daripada Al-Imam Al-Ghazali, bahwa beliau ini merupakan salah seorang yang ahli dalam berbagai bidang ilmu dan tidak diragukan kehebatan ilmu beliau. Namun tidak sedikit pula ulama-ulama, imam-imam muslimin yang tidak menyenangi dengan beliau. Dan itu adalah sesuatu hal yang biasa. Karena beliau pun bagaimanapun hebatnya Imam Al-Ghazali, tetap beliau merupakan seorang manusia yang tidak terlepas daripada kesalahan dan kehilafan. Karena beliau bukan seorang nabi, bukan seorang rasul yang pasti suci daripada dosa, suci daripada kesalahan. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأولادنا ولأزواجنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولمن أحسن إلينا ولمن أحبنا فيك ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا وهدى وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.